Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 Disember 2023 bersama saya Pia Ernadia. Keputusan jika ada tangkapan dibuat terhadap bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Agus Yusof atau tidak bergantung kepada siasatan dan bukti yang diperolehi. Menurut Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein, polis masih menjalankan siasatan yang membabitkan Agus dan pegawai JKOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani. Terdahulu, Razaruddin ditanya sama ada pihak polis akan menahan Agus berikutan dakwaan terbaru Wahab mengenai gangguan seksual di sebuah hotel di Bintulu, Sarawak, Oktober lalu. Razaruddin berkata polis akan memanggil mana-mana individu yang boleh membantu siasatan berhubung kejadian di Bintulu dan memberi jaminan bahawa siasatan bertujuan mencari kebenaran dan keadilan kepada Agus dan Wahab. Wahab dalam keterangan dan laporan polis di IPT Kajang, Khamis lalu, mendedahkan mengenai kejadian gangguan seksual di Bintulu. Dakwaan terbaru itu tidak dikongsi oleh Wahab pada 17 November lalu ketika sidang media bersama Agus untuk menjelaskan mengenai kandungan video perbualan lucah mereka yang tersebar di media sosial. Sebelum ini, Agus dan Wahab dalam satu sidang media khas mendakwa video perbualan mereka itu telah disunting. Wahab mendakwa telah diarahkan oleh individu bernama Mr. H untuk merekod video perbualannya bersama Agus. Agus kemudian berkata identiti Mr. H telah didedah kepada pihak polis ketika memberi keterangan kepada pegawai penyiasat di IPD Kajang. Susulan itu, Razaruddin berkata polis telah membuka siasatan berasingan mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan atas kesalahan melakukan kekerasan jenayah dengan niat mencabul kehormatan dan Seksyen 377D bagi kesalahan melakukan perbuatan tidak senonoh. PAS menganggap pencapaian parti itu di bawah kepimpinan Abdul Hadi Awang adalah yang terbaik pernah dicatat berbanding era sebelumnya. Sehubungan itu, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, tiada sebab mengapa PAS perlu menukar pemimpinnya seperti dicadangkan oleh veteran DAP Lim Kit Siang semalam. Menurut Taqiyuddin dalam satu kenyataan, ketika ini PAS adalah parti yang memiliki kerusi terbanyak di Dewan Rakyat melihat dari segi pencapaian secara persendirian. Pada masa sama, kata ahli Parlimen Kota Baru itu lagi, PAS juga menguasai 4 negeri selain memiliki wakil di semua Dewan Undangan Negeri di Semenanjung Malaysia. Justeru itu, Taqiyuddin menegaskan kemerosotan sokongan terhadap UMNO sepatutnya lebih dibimbangkan oleh Kit Siang berbanding isu siapa yang wajar menjadi Presiden PAS. Susulan itu, Taqiyuddin berkata Kit Siang seharusnya menasihati UMNO supaya menggantikan Presiden Parti Terbabit dan bukannya PAS. Tambah Taqiyuddin, Kit Siang bukan orang paling layak untuk bercakap mengenai kesederhanaan dan sikap terbuka kerana sejarah sebagai ahli politiknya dianggap masih tebal dengan retorik perkauman dan chauvinisme. Semalam, Kit Siang melontarkan persoalan jika Hadi sedia memberi laluan kepada ahli Parlimen Kemaman merangkap Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar untuk memimpin PAS. Saranan itu dibuat Kit Siang 2 hari selepas Samsuri memenangi kerusi Parlimen Kemaman pada 2 Disember lalu dengan majoriti yang besar. Hadi merupakan pemimpin PAS paling lama memegang jawatan Presiden dalam sejarah parti itu sejak kematian Allahyarham Fadzil Noor 22 tahun lalu. Baik, berita seterusnya. Ahli Parlimen DAP Shahrizan Johan menasihatkan agar Dr. Mahathir Mohamad mencermin diri dahulu sebelum mendakwa sokongan orang Melayu kepada UMNO semakin merosot kerana bersekongkol dengan DAP. Kenyataan itu dipercayai merujuk kepada kekalahan calon BN kepada PAS pada PRK Kemaman 2 Disember lalu. Shahrizan yang juga ahli Parlimen Bangi turut menyarankan agar Mahathir menjawab persoalan yang sama berkaitan Parti Pejuang yang pernah diterajuinya. PRU 15 lepas, Pejuang mencatatkan prestasi terburuk apabila seramai 67 calon hilang wang deposit mereka, termasuk Mahathir dan anaknya Mukriz. Bagaimanapun, Shahrizan memberitahu terdapat banyak faktor yang menyumbang kekalahan calon BN kepada PAS, antaranya Kemaman sememangnya merupakan kubu kuat Parti Islam itu. Menurutnya, UMNO masih mendapat sokongan kuat pengundi Melayu terutama di negeri-negeri selatan seperti Negeri Sembilan dan Johor.
Syariq Zan seterusnya mencadangkan agar satu postmortem dibuat mengenai kekalahan di Kemaman, namun mahu analisis dan ulasan terhadap perkara itu secara adil. Semalam Mahathir mendakwa keputusan PRK Kemaman itu menunjukkan pengundi Melayu tidak lagi memberi sokongan kepada UMNO selepas parti berkenaan menjalin kerjasama dengan DAP dalam kerajaan perpaduan. Selain itu, bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh itu turut mendakwa UMNO yang dianggap Parti Keramat Orang Melayu bakal terhapus pada PRU 16 dengan menyatakan bahawa itulah mesej dari Kemaman. Dalam pada itu, ahli MKT UMNO Isham Jalil mendakwa penolakan orang Melayu terhadap UMNO kerana parti itu sudah tersasar dari perjuangan asal dan kini sudah menjadi baruah DAP. Isham turut mengkritik segelintir pemimpin UMNO yang dilihat lebih DAP dari DAP apabila sering mempromosi parti tersebut secara berlebihan sehingga menimbulkan perasaan kurang selesa dari orang Melayu. So, saya dah cakap lah sebabnya kenapa. Saya pergi ke bawah pun, saya tanya mereka, ada yang mereka buat call. Untuk call pengundi pun sebabnya lebih kurang sama lah. Ataupun sebabnya yang sama. Iaitu orang-orang Melayu tidak selesa apabila UMNO dan Barisan Nasional ini pergi pilihan raya bersama DAP. Ini saya dah cakap banyak kali. Dan memang orang di bawah tanya UMNO ni sekarang perjuangkan apa. So bila mereka pun tak pasti UMNO ni perjuangkan apa. Dulu kita perjuangkan Melayu, perjuangkan Islam. Sekarang ni bila kita bersama-sama dengan DAP, mereka tak yakin kita boleh perjuangkan Melayu dan Islam. So mereka beralih kepada parti lain. Dan satu lagi yang menambahkan lagi sebab kekalahan kita adalah ada pula beberapa orang yang mempromot DAP ni pula dalam UMNO. So saya nak cakap cukup-cukuplah jadi penjilat DAP ni, sebab apa orang kata kadang-kadang bila kepentingan DAP itu tergugat, saya tengok orang-orang ni dia jadi lebih DAP daripada DAP, lebih sudu daripada kuah, dan mereka nak pertahankan DAP sangat, nak jilat DAP sangat sampai mereka jadi penjilat tegar. Itu orang-orang Melayu tak suka. So lagi kamu jilat, lagi kamu pertahan DAP, maka lagi itulah saya tengok orang-orang Melayu akan reject, lagilah kita akan kalah pilihan raya. Ini kita kena sedar. So jangan jadi penjilat DAP. Masa dalam sejarah dulu ada juga orang-orang Melayu masa zaman komunis dulu yang menjadi tali barut komunis. Sampai orang kita gelarkan mereka ni baruah komunis. Masa zaman PAP dulu, pemisahan Malaysia dengan Singapura. Saya dah sebut dulu Osman Wu. Dia digelar tali barut PAP. Dah jadi baruah pada PAP. So jangan kita jadi tali barut atau baruah DAP pula. Orang Melayu tak suka itu. Lagi kamu jadi jilat DAP ni, penjilat DAP atau orang, jangan sampai kita digelar baruah DAP. Lagi orang Melayu reject kita. Saya, hasrat perjuangan saya adalah saya nak supaya orang-orang Melayu di negara ini bersatu padu baliklah. Sebab dalam negara kita ni orang Melayu banyak berpecah belah. So bila kita berpecah belah, maka itu yang menjadi susah. Saya tengok dan kita tak boleh menentang anasir-anasir yang ingin menjatuhkan orang-orang Melayu di negara ini ataupun menghapuskan hak-hak orang Melayu di negara ini yang kita perjuangkan dulu. So kalau kita pula jadi tali barut DAP, itu lagi akan memecahkan orang-orang Melayu di negara ini. Karier politik saya ini saya ingin jadikan untuk saya perjuangkan perkara inilah supaya satu hari nanti supaya orang Melayu dan Islam di negara ini boleh bersatu padu kembali. Isham mengulas mengenai keputusan PRK Kemaman yang menyaksikan PAS menang dengan majoriti besar menewaskan Barisan Nasional BN. Isham berkata UMNO seharusnya kembali kepada penyatuan parti-parti Melayu jika mahu mendapatkan semula kepercayaan orang Melayu yang kini sudah beralih kepada Perikatan Nasional PN. Sementara itu, UMNO mengakui sokongan pengundi Melayu kepada parti itu merosot, namun ia bukanlah berpunca daripada keputusan untuk bekerjasama dengan DAP melalui PH. Muhammad Puan Azhar Kashif yang juga ahli MKT UMNO berkata kemerosotan sokongan kepada parti terbabit dilihat sejak berlangsungnya PRU ke-14 pada 2018 sebelum bekerjasama dengan DAP.
Pada masa sama, Puat dalam satu hantaran di Facebook menganggap terdapat pihak tertentu dalam UMNO sendiri yang menjadi duri dalam daging. Katanya terdapat tali barut bersatu yang menjaja naratif UMNO adalah baruah DAP sekaligus menjejaskan sokongan orang Melayu kepada parti berkenaan khususnya semasa PRK Kemaman minggu lalu. Puat berkata mereka itu termasuklah Dr. Mahathir Mohamad serta Muhyiddin Yassin yang mendesak UMNO keluar dari kerajaan perpaduan. Selain pembangkang, terdapat juga tokoh UMNO yang bersuara secara terbuka agar parti itu mengambil langkah sama, termasuklah dari ahli MKT UMNO Isham Jalil. Puat turut mempersoal sama ada keputusan UMNO menyertai kerajaan perpaduan atas dasar tanggungjawab itu boleh dianggap sebagai baruah kepada DAP. Pada pandangannya, bekerjasama dengan bersatu adalah lebih berbahaya dan memudaratkan berbanding membentuk kerajaan dengan PH. PRK Kemaman pada 2 Disember lalu menyaksikan PAS mengekalkan kerusi Kemaman apabila calonnya Ahmad Samsuri Mokhtar mengalahkan calon BN Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor dengan majoriti 37,220 undi. Berita seterusnya, naib pengerusi PKR Perak Muhammad Arafat Varisai Mahamat mendakwa sekurang-kurangnya 3 aduan pembangkang menyokong kerajaan negeri PH dan BN. Bagaimanapun, Ketua Pembangkang Negeri Razman Zakaria menyifatkan dakwaan tersebut sebagai provokasi politik murahan. Laporan media memetik Arafat berkata 2 adun telah bertemunya bulan lepas dan bulan ini untuk menyatakan hasrat mereka mahu membantu rakyat dan mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan perpaduan di negeri Perak dengan menyokong kepimpinan. Namun pemimpin PKR itu yang enggan mendedahkan nama adun berkenaan berkata ketiga-tiga mereka tidak akan meninggalkan parti masing-masing. Jelas Arafat lagi ketiga-tiga adun itu yakin dengan kepimpinan Menteri Besar dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di peringkat negeri dan persekutuan. Pada masa ini, PH dan BN mempunyai 33 kerusi DUN, manakala PN mempunyai 26 kerusi di Perak. DAP mempunyai jumlah kerusi DUN tertinggi iaitu 18 kerusi dan PAS pula 17 kerusi. Sementara itu, PN Perak mencabar Arafat supaya mendedahkan nama adun pembangkang yang didakwa menyokong kerajaan negeri. Setiausahanya Zainul Fadzi Paharudin berkata pihaknya menafikan dakwaan bahawa terdapat adun daripada PN akan berpaling tadah. Menurut laporan Sinar Harian, Zainul menjelaskan PN Perak sudah menjalankan siasatan dan bertanyakan kepada semua adun PN seperti didakwa tetapi perkara itu tidak berlaku. Zainul menganggap dakwaan yang dibuat adun Hulu Kinta itu hanya satu provokasi yang sengaja dilemparkan kepada PN untuk mencari sensasi politik. Perdana Menteri hari ini mengucapkan tahniah atas kemenangan Ahmad Samsuri Mokhtar mempertahankan kerusi Parlimen Kemaman untuk PN pada Sabtu lalu. Lebih daripada itu, Anwar Ibrahim berharap kemenangan berkenaan akan memberikan kelegaan kepada politik negara yang sering tegang dan panas. Dan saya ucap tahniah kepada Datuk Samsuri atas kemenangan tu dan mudah-mudahan dia dapat jalan tugas dengan baik dan juga dari segi negara dia memberikan sekumpulannya sedikit kelegaan kerana imej yang lebih sederhana daripada sikap pimpinan PAS yang nampak jauh lebih ekstrim. Mudah-mudahan dapat meredakan suhu politik yang terlalu panas. Thomas semalam ada kata mungkin kali ini kepercayaan akademi itu agak jauh sebelum saya pandangan Indonesia. Tidak juga kalau kita tengok peratusan undi itu dia ada sedikit susutan dari PAS tetapi nampak UMNO umumnya belum keluar. Mungkin kita patut beri penjelasan. Semalam kita ada mesyuarat di antara PH dengan pimpinan UMNO dan saya puas hati kerana nampak mereka akan kerahkan jentera untuk ke akar undi. Dalam perkembangan lain, bekas pencetak harakah memperoleh penghakiman ringkas mengarahkan PAS membayar hutang sebanyak RM656,233.69. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur petang tadi membenarkan permohonan Nudge Resources Sedang Berhad untuk penghakiman ringkas terhadap PAS dan 2 defenden lain. 2 lagi defenden ialah Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dan penerbit lidah rasmi parti itu, Galeri Media Sebanika Sedang Berhad.
Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Defendant Muhammad Faizi J. Abu mengesahkan keputusan itu sambil menambah pihaknya akan merayu ke Mahkamah Tinggi terhadap keputusan hari ini. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia. Untuk sekilas fakta, untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari KiniTV.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.